بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita bertemu kembali untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dan dimuatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam umurnya 70 tahun. Iaitu kitabnya yang sangat besar sekali faedahnya bagi kita, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. InsyaAllah pada malam ini kita akan memasuki bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-24, menjelaskan tata cara bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan makanan dan minuman. Dan dalam bab ini, bab 24 adalah permulaan bab, dan nanti akan disambung oleh bab-babnya sampai bab yang ke-32. Jadi merupakan kumpulan bab yang luas penjelasannya berkaitan dengan makan minum Nabi SAW. Dimulai dengan bab 24, iaitu cara makan Nabi SAW. Kemudian diikuti nanti dengan bab yang ke-25 tentang makanan Nabi SAW, iaitu roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Kemudian bab yang ke-26, apa sajakah lauk pauk yang dimakan oleh Nabi SAW. Dan bab yang ke-27, iaitu bagaimana ada di antara yang Nabi SAW makan, kemudian Nabi SAW berwudu. Ya, adapun wudu Nabi SAW ketika makan atau setelah makan. Kemudian bab yang ke-28 menjelaskan apakah ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum dan selepas makan. Bab yang ke-29 pula menjelaskan tentang iaitu bekas minuman Nabi SAW. Ya, diperbuat daripada apa bekas minuman Nabi SAW. Kemudian bab yang ke-30 menjelaskan buah-buahan yang dimakan oleh Nabi SAW. Dan bab yang ke-31 iaitu minuman Nabi SAW. Dan bab yang ke-32, bab penutup dalam rangkaian penjelasan tentang makan minum Nabi SAW, iaitu cara minum Nabi SAW. Jadi bab ni bab yang luas, sehingga menghimpunkan hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya. Khusus pada bab yang ke-26, iaitu tentang lauk pauk yang dimakan oleh Nabi SAW, yang menghimpunkan 34 hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Baik, sekarang kita akan mula masuk pada bab yang ke-24. Iaitu bab yang ke-24, iaitu babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, baca. Syakir.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. Tanya Rahana ataupun dalam kereta buku. Baik, hadis yang pertama di dalam bab ini iaitu merupakan hadis yang ke-137. Bawah tajuk iaitu cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makan minum adalah merupakan keperluan asasi manusia. Dia tak kira manalah dia duduk, adalah dalam istilah sains makanan dia kata apa? This is one of the very important basic needs of human beings. Perkara yang paling asas bagi manusia adalah ada pada beberapa perkara, iaitu makan minum, tempat tinggal, pakaian, dan kemuncaknya adalah keamanan. Inilah dia yang akan memberikan nikmat hidup bagi seorang insan di dunia. Dan tentu yang paling mendominasi di dalam perkara-perkara tadi adalah makan dan minum. Kerana makan dan minum tujuan utamanya adalah untuk mengusir rasa lapar. Itu pokok yang pertama tentang makan minum. Adapun bonus padanya adalah tentang menikmati makanan yang sedap, minuman yang sedap. Tapi keperluan asas untuk semua manusia, tujuan makan dan minum mengusir rasa lapar. Dan sebab itu makan yang paling nikmat adalah ketika kita lapar. Maka itulah di antara besarnya hikmah Allah jadikan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan, di mana disitulah saatnya kita merasa nikmat sekali ketika makan dalam keadaan lapar. Sebab itu sedikit yang pernah kita sebut sebelum ini, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 4 amalan yang akan mendapat kecintaan Allah Taala, iaitu mengusir rasa lapar. Tadrudu anhu ju'an. Engkau mengusir rasa lapar daripada seseorang. Dan makan istilahnya untuk melangsungkan kehidupan. Dan yang paling utama daripada makan dan minum adalah untuk agar kita dapat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga meneruskan aktiviti-aktiviti harian kita dalam urusan duniawi, mencari rezeki, mesti bekerja, dan apa saja. Sebab apa? Makan dan minum menghasilkan tenaga. Sebab itu kita sebagai manusia, kita perlukan makan dan minum. Cuma Islam telah menetapkan makan dan minum bagaimanakah yang perlu kita patuhi. Dan Nabi SAW memberikan contoh teladan yang sangat agung di dalam bab yang berkaitan dengan makan minum. Baik, itu secara mukadimah terhadap babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah SAW. Dan kita mengambil faedah hadis yang pertama, itu hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu terkenal dengan peristiwa 3 orang yang tak ikut dalam peperangan Tabuk, yang kemudian diboikot oleh Nabi SAW. Kerana itu perintah, akhirnya diterima taubatnya dan dibersihkan, disebut taubatnya diterima seperti mana dalam surah At-Taubah. Iaitu bahawasanya Nabi SAW menjilat jari-jari baginda SAW sebanyak 3 kali. Nabi SAW selepas makan, bukan waktu makan, selepas makan Nabi SAW menjilat jari jemarinya, iaitu 3 kali. Baik, terus. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadha al-hadith. Qala yal'aqu asabi'ahu al-thalath. Qala haddathana al-Hasan bin Ali al-Khallal qala haddathana Affan qala haddathana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu al-thalath. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis 138 yang menjelaskan tentang daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu dia menceritakan Nabi SAW apabila makan makanan,
baginda SAW akan menjilat 3 jarinya. Ya. Nabi SAW menjilat 3 jari. Itu Nabi SAW nanti akan datang tentang riwayat Nabi SAW makan menggunakan 3 jari. Ini adalah 3 jari, ibu jari. Yang ni jari ini dan jari telunjuk, jari tengah. Ya, dan jari telunjuk 3. Jadi Nabi SAW gunakan 3 jari. Jadi kenapa Nabi SAW makan 3 jari? Ya, kerana Nabi SAW nak mencontohkan kita tentang menggunakan 3 jari itu akan menyebabkan kita makannya tak banyak kalau pakai 3 jari. Tapi makanan ni adalah bergantung makanan apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Bukan semua makan menggunakan 3 jari, betul kan? Dan ini sebagaimana kita dah sebut tadi, yang sebelum-sebelum ni, mengikut ya topografi, lokaliti dan makanan yang tersedia di tempat-tempat ataupun daerah-daerah ataupun negeri atau negara tersebut. Jadi di tempat Nabi SAW, ya, di antara makanan yang tersedia adalah iaitu tamar. Kita dah sebut dah, Nabi SAW di rumahnya sering ada tamar, itu saja. Ya, tamar dan air. Ya, dan roti berserta daging tak pernah berkumpul bersama. Maknanya ketika Nabi SAW makan roti tak ada kuah. Gitu. Ya, betapa zuhudnya Nabi SAW terhadap urusan dunia. Jadi menggunakan 3 jari ini adalah ya makanan-makanan yang boleh dipegang dengan 3 jari, maka kita contohi Nabi SAW. Contoh ketika kita makan buah anggur umpamanya, guna 3 jari sebab dia boleh dipegang dengan 3 jari. Tapi kalau nak makan nasi, boleh tak pegang 3 jari? Alamak, tak boleh. Sebab nasi itu dia perui. Ya, dia satu-satu butirannya, kecuali kalau nasi itu nasi yang lembik. Ya, kalau nasi bubur lagi tak boleh pegang jari. Dia cair seperti nak makan mihun sup, mi kari. Tak pakai jari. Ya, iaitu kena ada alat tambahan. Jadi ini, tetapi dikesimpulankan hadis ini, mana-mana makanan yang boleh kita pegang dengan 3 jari, maka ikutlah Nabi SAW. Adapun selain daripada itu, kita boleh saja menggunakan seluruh jari. Ya, maknanya sesuai mengikut konteks makanan. Ya. Dan makan ini, ya, seperti 3 jari, macam roti Nabi SAW kan. Roti boleh tak makan dengan 3 jari? Boleh. Dia cubit kan? Roti itu kan kita cubit, selalu automatik. Kita tak cubit dengan 5 jari, roti canai. Biasanya kita akan cubit dengan jari ni. Masya Allah. Ya, seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Memang fitrah, jari itu memang Allah design dia sesuai dengan makanan yang kita makan. Jadi, baik. Jadi, ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW menggunakan jarinya dia sesuai dengan makanan yang ada ketika itu. Sebab, ya, pada Nabi SAW, itulah makanan yang paling mewah yang Nabi SAW miliki. Jadi, kita boleh guna 3 jari untuk makanan-makanan seperti buah-buahan. Ya, apa saja buah-buahan yang boleh dipegang dengan 3 jari, maka 3 jari. Dengan niat apa? Mencontohi Nabi SAW. Seperti makan buah rambai. Buah rambai pula tak boleh pegang. Berarti buah lansat. Buah apa lagi? Yang boleh pegang dengan 3 jari. Temikai? Buah temikai tak boleh. Anggur dah sebut dah. Oh, sulit sebab dia berbentuk begitu besar dia. Kecuali temikai yang dah dipotong-potong. Kurma dah sebut dah. Bagilah contoh Malaysia. Malaysia Buah apa? Buah kedondong. Buah kedondong. Pisang agak sulit sebab perlu guna tangan sebelah lagi. Tapi tak apalah, kita ikut kesesuaian. Ya, nenas yang telah dipotong. Jadi, ya, walaupun sekecil perkara itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan kita mampu untuk melakukannya, maka ya, pakai 3 jari. Dan daripada hadis ini juga kita boleh buat kesimpulan juga, iaitu disunahkan menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan dan tangan kanan. Dan ini ada penjelasan sebelum ini. Baik. Ya. Jadi Nabi SAW mengajar kita untuk makan dalam keadaan sederhana, menunjukkan ketawaduan kita dan menunjukkan kita makan tak banyak. Ya. Iaitu tidak terlampau kenyang, cukuplah sekadar untuk kita ya mengusir rasa lapar. Tapi boleh tak kita menikmati makanan-makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak? Boleh. Sebab Nabi SAW dalam bab ini mengkhususkan pada dirinya. Dalam urusan dunia, Nabi SAW istilah bahasanya syadid. Tu. Maknanya Nabi SAW betul-betul dalam bab dunia ni Nabi SAW tidak memberikan perhatian. Seadanya, hidupnya pas-pasan. Ya, tetapi untuk umatnya, maka mereka ya boleh saja. Kerana apa? Itu di antara tanda mereka bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebab tu di antara rukun syukur kepada Allah, iaitu menikmati nikmat yang Allah kurniakan. Contoh kalau dia kaya, maka hiduplah sesuai dengan cara dia kaya.
Itu menandakan rezeki Allah bagi pada dia, dia nikmati. Selama mana tidak melampaui batas dan tidak melanggar syariat Allah. Dia orang kaya, dia sesuai lah dia hidup dia dengan sebagai orang kaya. Sebab dia dah berusaha. Ya, tapi orang kaya adalah orang kaya yang iaitu uqiyah. Orang kaya ingat Allah. Inilah nikmat kalau jadi orang kaya yang ingat Allah, ingat akhirat. Baik. Dan dalam bab makanan ini juga dijelaskan bahawa ya, dalam bab makanan ni sebenarnya dia ada satu perbahasan. Nanti insya-Allah kalau kita panjang umur selesai semua tu, kita akan masuk satu bab yang tambahan. Tidak ada di dalam bab ini. Iaitu ada, cuma kita akan rangkumkan berdasarkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu tentang adab-adab makan. Adab-adab makan secara komprehensif. Baik, teruskan. Hadis yang ke 140. 139. 139, okey. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Baik, hadis yang ke-139 itu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu an, iaitu dia berkata Nabi SAW bersabda, adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Ini telah kita jelaskan sebelum ni. Ya. Menunjukkan apa? Sebab makan secara bersandar ini adalah iaitu amalan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negara, orang-orang kafir. Menunjukkan mewah sekali mereka dalam keadaan makan bersandar, yang menunjukkan adanya sifat kesombongan. Yang makan yang dibentangkan begitu banyak, tak terhingga. Jadi Nabi SAW seorang yang sangat tawaduk. Jadi Nabi SAW tidak sekali-kali makan dalam keadaan bersandar. Dan ini juga menjadi pengajaran pada kita, jangan kita makan dalam keadaan bersandar. Kerana bersandar itu mewarisi sifat malas. Malas, santai-santaian, tidak ada kesungguhan. Dan tentu makan dalam keadaan bersandar ni, orang akan makan melebihi kebiasaan sampai kekenyangan. Begitu juga Nabi SAW tidak makan dalam keadaan duduk. Sebab duduk memang dia akan makan banyak, sebab dia tak tampan perut dia. Sebab itu kita makan, nak makan cara Nabi SAW, iaitu tidak terlalu kenyang. Bagaimana? Iaitu kita duduk di atas, kaki kita diangkat, kemudian kita duduk di atas kaki sebelah lagi, kemudian kaki itu kan menutup perut kita, menampan. Dia duduk macam kita makan kat dalam tu kan. Tu kan dia tampan perut. Jadi makannya tak banyak. Sebab telah ditampan oleh kaki. Ingat, Nabi SAW ketika lapar Nabi buat apa? Tampan perut dia kan. Jadi tahan lapar. InsyaAllah. Baik, hadis terusnya. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث وينعقهن. Baik, hadis yang ke-140 iaitu riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW makan dengan 3 jarinya dan menjilati ketiganya. Jadi tadi ada penjelasan yang tertinggal tentang faedah lain daripada menjilat jari. Kalau orang sekarang, mereka mengatakan ada di antara mereka berpandangan makan menjilat jari itu seolah-olah jijik. Tetapi Nabi SAW mengajar kita, memerintahkan kita untuk menjilat-jilat jari. Kenapa menjilat jari? Dan menjilat jari ini bukan ketika sedang makan. Makan sambil itu jilat. Jadi makan jilat, bukan. Selepas. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita menjilatkan jari? Satu adalah untuk tidak membazir. Sebagai tanda kita bersyukur di atas nikmat Allah, kita selesaikan semua nikmat yang ada di depan kita. Yang keduanya iaitu dari sudut keberkatan. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, iaitu riwayat Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara
amara bilaqil asabi'i was-sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari-jari dan talam atau pinggan selepas makan. Bukan jari saja. Ya. Dan baginda SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengetahui bagaimana yang ada keberkatan. Ya. Jadi dalam makanan ni ada keberkatan. Apa makna barakah? Barakah adalah az-ziyadah. Ya. Atau subutul khair. Ya. Az-ziyadah adalah tambahan. Jadi nak gambarkan keberkatan ni dari sudut yang boleh dipegang, dirasa, tak boleh. Tapi kita cuba akan merasainya. Dari sudut fizikal tak boleh. Kita hanya akan merasainya. Contoh, makanan sedikit, ya, tapi cukup untuk satu keluarga. Ya, makanan tu sedikit, kalau kita makan seorang habis, tapi satu keluarga boleh makan juga, cukup. Tu barakah. Rumah sempit, kecil, tapi rasa luas. Ya. Kalau hilang barakah macam mana? Duit banyak tapi tak pernah cukup. Harta banyak tak pernah rasa terpuas. Ya. Rumah besar tapi rasa sempit. Itu contoh-contoh perkara yang boleh dirasa keberkatan. Ya. Dan kita sebut keberkatan itu datang daripada dua jurusan. Ya, ukhrawi dan duniawi. Kalau duniawi, maka Allah berikan dia rasa cukup dengan nikmat yang Allah beri dan dia sentiasa bersyukur atas nikmat itu. Susah pun dia bersyukur, senang pun dia bersyukur. Dua-dua sama. Ya. Masya Allah, itu tanda keberkatan. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni hadis tentang pribadi Muslim yang sangat menakjubkan. Yang mukmin yang menakjubkan tu adalah hidupnya penuh keberkatan. Kerana dia memiliki dua sifat yang sempurna imannya. Apa dia hadis itu? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatuhu sabra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabatuhu darra'u sabara fakana khairan lah. Inilah tanda keberkatan. Sebab ada dua sifat pada dia, iaitu syukur dan sabar. Jadi sebagai tanda syukur kita terhadap makanan tu, maka apa kita buat? Kita menjilatinya. Ya, pada masa yang sama kita membersihkan jari kita, menunjukkan kita ini seorang yang menjaga kekemasan sampai dalam bab makanan. Jadi keberkatan adalah perkara yang kita cari. Ya, keberkatan. Ya, itu adalah anugerah daripada Allah. Setelah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan berikan keberkatan pada kita dalam segala segi. Ya, tadi disebut keberkatan duniawi, satu lagi adalah keberkatan ukhrawi. Apa dia? Iaitu dia berjalan berpegang teguh di atas agama. Teguh dia, istiqamah dia. Ya, sesulit apa pun dia tetap berusaha untuk berjalan di atas perintah Allah. Dan itulah takwa. Sebab itu nikmat yang paling agung adalah Allah berikan takwa pada dia. Sebab itu di antara tanda kebaikan bagi seseorang, iaitu Allah mempermaniskan kehidupannya. Lalu sahabat Nabi SAW tanya, apa maksud mempermaniskan kehidupan dia? Allah menggemarkan diri dia untuk dia melakukan ketaatan ketika usia dia di ketuaan usia. Masya Allah. Jadi nak tahu hidup seorang itu manis atau tidak, berkat atau tidak, tengok di penghujung usia dia. Dia makin dekat pada Allah atau dia berlebih kurang sahaja, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teruskan Syakir. Hadis yang ke-142. Baik. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Al-Fadl bin Dukail qala haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kul wa huwa muq'in min al-ju'. Hadis yang terakhir itu hadis 142 dalam bab itu majaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi SAW bersabda, amma ana, adapun aku, dia maka aku tidak makan, fala aqulu muttaqian. Nabi SAW menyebutkan tentang sifat makannya, praktiknya adalah tidak makan dengan duduk ittika. Ya, muttaqian, ittika. Apa makna ittika? Sandar. Bersila atau bersandar. Ya, bersila atau bersandar. Jadi ini kena bagi kita lah. Ya, dia memang
adat orang Melayu ni dia makan bersila. Bila dia makan bersila, alamatnya banyaklah dia makan. Alamat lamalah dia duduk di depan tempat makan. Di antara perkara orang membazirkan waktu biasanya di mana? Di tempat makan. Sebab tu dalam bab adab makan, jangan berlama-lama di tempat makan. Sebab apa berlama-lama di tempat makan? Hidangan di atas meja tu terdiri daripada pelbagai juadah, banyak tak terhingga. Masya Allah. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita terapkan dalam keluarga, iaitu ajar anak-anak agar makan bersederhana. Jangan melampaui batas. Dan hidangan di atas meja pun jangan terlalu banyak. Kalau kita adat orang Melayu, kebiasaan makanan orang Melayu ni, ya, ikan, sama ada dia goreng ke, digulai ke, bagai-bagai. Kemudian sayur, ya. Kemudian barangkali ada sambal. Itu saja sudah cukup. Ya. Ikan, jadi kadang ikan ada, ayam ada, daging ada, udang ada, ketam ada, Masya Allah. Banyak tak terhitung. Ya. Ya, hotel tu sudah pasti, tapi di rumah juga akan berlaku seperti itu. Ya. Di tempat kenduri pun seperti itu juga. Jadi kalau ada macam kenduri dia buat 3 jenis tu memang mumtaz lah. Ikut sunnah Nabi SAW, makan sikit, jenis pun sikit. Ya, Masya Allah. Sebab tabiat orang kita ni, semua yang ada di atas meja hidangan tu semua dia nak ambil. Jadi makannya adalah bentuk makan yang hudu, melujuk. Penuh atas pinggan. Nasi dah lah banyak, lauk pauk penuh, tak nampak nasi, tertutup semua ni. Ni dari segi apa? Cara makan pun nampak, ya Allah. Ya, istilah kasarnya buruknya cara makan. Tengok Nabi SAW makan bagaimana? Sederhana. Kadang-kadang kalau kita praktikkan cara Nabi SAW ni, kawan-kawan akan tanya, Syekh, sikit je makan. Dia boleh sebut begitu. Sebab apa? Sebab against the mainstream. Budaya masyarakat tu dia lain. Jadi kita kata, ini adalah sunnah Nabi SAW. Kita makan sikit saja. Ya. Sebab makanan ni, dia akan memberikan tenaga kepada kita. Ya, sebab dulu-dulu ingat, waktu susah-susah, dia makan nasi hanya dengan garam saja. Kuat, boleh pergi ke ladang, orang getah makan-makan. Besar, hidup, tinggi, contoh. Ya, Masya Allah. Allah jadi makanan tu sebab apa? Berkat. Ini makan macam-macam, tapi Allah tarik berkat. Macam-macam penyakit pula dia dapat. Muda lagi umur 30 tahun, dah kencing manis, dah darah tinggi, dah sakit jantung, macam-macam penyakit. Orang-orang dahulu makan sikit, sehat, panjang umur, 90 tahun, kuat lagi kayu basikal, boleh lagi berkebun. Badan slim aja, kurus-kurus saja. Yang badan besar-besar tu boleh dibilang dengan jari. Barangkali sebab keturunan. Tu je. Ya, atau kuat makan lah, ada. Dalam ramai-ramai tu ada yang kuat makan, malas dan kuat tidur. Gemuk lah dia. Ya. Itu. Tapi rata-rata orang zaman dulu, ya, sebelum mereka, lepas mereka, tahun 60-an, 70-an, kuat kerja. Sebab zaman tu zaman susah. Ya. Zaman sekarang zaman sangat senang. Sambil duduk je makanan macam-macam datang bertali arus. Habis jajan tu, habis kacang tu, aiskrim, habis aiskrim, makan kek, habis kek, macam-macam lah. Tambah lagi PKP ni lagi senang lah. Ya, lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Tengok dia nak order apa pula ni. Ya, tengok dalam apa? Dalam apa? Foodpanda. Bukan Foodpanda. Ya, dalam Shopee ke, Lazada ke, KFC ke, semua dia nak makan. Jadi, ya, patut di rumah tu lah dia dapat mendisiplinkan diri dia dalam bab makan. Agak-agaknya kalau buat survey, waktu PKP inilah yang paling ramai orang makan. Di rumah. Bagi orang yang memiliki kemampuan. Tapi orang susah ramai sekali. Masya Allah yang tak makan. Ya, tak ada makanan. Jadi ini ingat. Sebab itu ingat kaedah dalam bab makanan. Nabi SAW tengok makan begitu. Dan tak dipamerkan pun pada orang. Orang sekarang kena penyakit suka mempamer-pamerkan makanan. Update status. Dia makan bukan main lagi. Jangan sekali-kali buat demikian. Kerana itu bukan amalan sunnah Nabi SAW, bukan amalan umat Islam. Umat Islam tidak akan sekali-kali melakukan satu perbuatan yang tidak ada faedah padanya. Bahkan boleh menyakiti orang lain. Ingat, ketika kita makan, ada orang lain yang tak makan. Ya, bukan sehari dua, barangkali berhari-hari dia tak makan. Ya, anak-anaknya kelaparan, menangis. Ya, kadang-kadang hanya kenyang di rumah dengan minum air sahaja. Yang kita ni pergi update status, makan itu, makan ini. Masya Allah.
Ya, promosi lagi. Nabi SAW tak pernah mempromosi makan sedap-sedap. Ni sedap ni, viral, jom pergi makan. Nabi SAW tak ajar demikian. Padahal di zaman Nabi SAW ada tak makanan sedap? Ada. Ya. Orang kaya banyak makanan je sedap. Tapi Nabi SAW tak apa? Tak pesan pada umat dia. Utamakanlah makanan. Carilah makanan yang sedap. Tak, Nabi SAW tak sebut demikian. Ya. Dan di antara tabiat kita orang Islam ni adalah iaitu membazir dalam bab makanan. Makan tak habis. Minum air separuh. Cuba tengok orang-orang yang makan di restoran. Datang satu keluarga. Dia banyak membazir atas meja. Dia makan daging sikit aja, letak, tinggalkan. Ingat ada orang yang makan daripada hasil lebihan makan orang, makanan orang. Ada orang yang susah langsung tak makan apa-apa. Tunggu dia di tepi kedai. Ya, bila habis makanan itu dia buang, kedai tutup, nanti dia cari dalam tong sampah. Ya. Dia pun serongkar tong sampah tu, tengok ada daging-daging lebihan. Ambil dia. Basuh-basuh bersih, bawa balik bagi makan anak-anaknya. Anaknya kata bestnya makanan hari ni ayam bawa balik ayam KFC. Padahal ayam KFC yang diambil lebihan daripada orang yang membazir di KFC tadi. Elok lagi ayamnya. Ya, Masya Allah. Sebab itu orang-orang yang hidup dalam kesusahan begitu, bila mereka senang, mereka menjadi orang-orang yang sangat insaf. Ingat kesulitan masa susah, mereka sangat menghargai. Tapi bagi anak keturunan mereka yang datang kepada setelah itu, sulit untuk mereka menghargai nikmatnya makanan yang Allah berikan. Ya, sebab itu jangan sekali-kali kita yang membazir. Maka belajarlah untuk makan bersederhana. Jangan makan sampai terlalu kenyang, dan makan ikut aturan waktu. Ya, jangan asal makan. Belum nak tidur makan, bangun tidur tengah malam makan. Ya, makan saja. Ya. Ini nafsu makan yang membinasakan. Sebab itu para ulama sebut apa? Ya. Punca segala penyakit itu adalah datangnya daripada mana? Banyak makan. Bukan, daripada perut. Puncanya banyak makan lah. Ya. Banyak makan satu, kemudian makan yang tidak apa? Tidak sihat, makanan tak sihat. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi ini adalah bab yang sangat besar, yang sangat penting, memberikan faedah yang sangat besar bagi kita, ya, agar kita jangan sekali-kali termasuk dalam orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam makan sehingga menyebabkan pembaziran dan menunjukkan sikap iaitu sombong. Baik, saya akan teruskan hadis yang berapa? Bab baru. Baik, bab yang ke 25. Baca. Qala babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jap. Tadi bab berapa? 24 Ada 24. Bab 24 ni ada lagi ni. Nabi dah sampai hadis 132. 100. 142. Ya, tengok kita sambung tak? Okey, teruskan. Qala حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah merupakan bab, iaitu bab yang ke-25, menjelaskan tentang ciri-ciri atau sifat atau jenis roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Itu bab majaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa roti? Sebab roti merupakan makanan asasi di negeri Arab. Ya, di Mekah, di Madinah, itu makanan utama dia. Makanan utama kita apa? Rufaidah. Makanan dia di tempat kita. Makan nasi. Nasi asal daripada apa? Daripada apa?
Nasi asal daripada apa? Salah. Daripada apa? Nasi asal daripada beras. Beras asal daripada apa? Padi. Ya, baru betul jawapan dia. Ya. Dan rakyat Asia Tenggara khususnya makanan rujinya adalah padi. Sebab itulah zakat diukur dengan makanan setempat. Ya. Jadi zakat di tempat kita ni adalah zakat fitrahnya adalah iaitu beras. Tu. Baik, jadi di tempat Nabi SAW iaitu Mekah, Madinah, makanan asasi mereka penduduk Arab adalah makanannya adalah roti. Roti terbuat daripada apa? Gandum. Gandum daripada apa? Gandum pula. Roti terbuat daripada tepung. Tepung terbuat daripada apa? Gandum. Pernah tengok tak pokok gandum? Walaupun pokok gandum tak ada di tempat kita, tapi tepung gandumnya ada. Dah jadi makanan dunia. Seluruh dunia ada tepung. Macam padi juga pokok dia. Ada beberapa jenis. Dulu waktu kecil-kecil ada satu pokok, dia jadi tepung juga, iaitu pokok skui. Macam pokok jagung. Kemudian dia ada buah dia halus-halus, biji-biji. Bila dah masak kuning-kuning macam-macam, tumbuk-tumbuk jadi tepung putih. Dia panggil tepung skui. Boleh buat roti juga. Tahu tumbuhan tu tak jumpa dah sekarang. Dulu orang-orang kampung kreatif, buat sendiri je tepung. Masya Allah. Apa sajalah. Tepung ubi dia buat sendiri daripada ubi kayu. Masya Allah. Nikmat roti. Baik. Jadi roti ada pelbagai jenis. Macam-macam jenis. Roti berkualiti tinggi dan roti berkualiti rendah. Kalau roti berkualiti tinggi, tentu tepungnya adalah high quality. Jadi antara ciri khas dia tepung high quality ni, dia adalah very fine, dia punya size particles. Dan nanti kita tengok roti Nabi SAW kasar. Sebab apa? Kasarnya dia setelah ditumbuk-tumbuk jadi kasar, jadi roti dah. Kalau halus, makin halus teksturnya, rotinya makin halus. Macam bedak lah. Bedak lagi halus, lagi bagus kan? Kalau kasar, bedak kasar, ni bercala-cala habis muka. Jadi nak menunjukkan makanan, roti. Roti makanan utama. Boleh mengenyangkan. Di antara makanan yang mengenyangkan adalah roti. Tapi kita sebab dah terbiasa makan nasi, kalau makan roti tetap nak makan nasi. Dan makan roti tetap nak makan nasi. Bila ni akan berlaku? Macam contoh kita pergi luar negara, pergi belajar ke ataupun pergi bekerja seminggu, 2 minggu. Pergi ke mana ni? Pergi ke Jerman ke? Pergi ke England ke? Pergi ke Turki ke? Bukan sekarang, dulu. Waktu tahun 70, 80, 90. Sekarang nasi dah banyak lah. Orang barat pun makan nasi. Waktu dulu, waktu pergi, nak cari nasi sulit. Kecuali di restoran-restoran orang Asia yang dibuka di negara-negara Eropah. Seperti restoran Thai. Atau orang Cina yang buka restoran. Dia nak cari nasi. Tapi kebanyakannya semua adalah makan roti. Jadi bila kita makan roti, tetap masuk angin, cerut-cerut perut. Sebab perut kita dah dilatih makan nasi, tak kejap, nak cari nasi juga. Orang barat pula, dia masak nasi, lembik-lembik nasi dia. Lepas tu dia combine pula dengan kentang. Allah, makan nasi macam tu. Macam nasi budak-budak, makan sajalah. Itu kena biasakan. Sebab tu untungnya orang yang luas perjalanan, luas pandangan, luas pengalaman, maka dia akan menikmati dan bersyukur di atas nikmat Allah. Masya Allah, nikmat. Baik. Hadis yang pertama iaitu hadis 143. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Menceritakan bahawa tidak pernah keluarga Nabi SAW berasa kenyang daripada roti yang terbuat daripada tepung, tepung Bali, yang mereka makan 2 hari berturutan sehinggalah saat Rasulullah SAW wafat. Tengok, sampai wafat ni, sejak diangkat menjadi Rasul. Kalau Aisyah radhiyallahu anha ni cerita dalam keadaan rumah tangga je. Bagaimana ini di Madinah ni. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa keluarga Nabi SAW tidak pernah merasai kenyang. Maknanya makan pun tak kenyang.
Ada saja makan istilahnya untuk apa? Untuk mengalas perut. Asal jangan terlalu lapar. Ya, tapi tak kenyang. Maksudnya di antara lapar dan kenyang, masih lagi ya lapar istilahnya. Ya. Dan roti pula terbuat daripada ya tepung. Ya, roti memang terbuat daripada tepung kan. Tapi terbuat daripada apa? Ya, roti gandum. Nanti akan diterangkan sifat ya roti gandum tu macam mana. Jadi inilah suasana tentang betapa susahnya kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW bukan hanya pada dirinya, juga mendidik isteri-isterinya agar zuhud, supaya umatnya tidak ada alasan untuk tidak hidup zuhud. Ya. Jadi boleh tak mencontohi cara Nabi SAW? Boleh. Dan itulah yang terbaik, supaya kita tidak tersibukkan dengan makan dan minum yang melampaui batas. Sebab orang bila bermewah-mewahan dalam makan minum, maka dia akan bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah rumus yang lazimnya. Sebab bila makan kekenyangan, dia akan kuat tidur dan dia sulit untuk bangun. Ini kaedah yang sangat besar. Cuba bandingkan dengan keadaan kita. Di sini disebut 2 hari berturut-turut hinggalah Nabi SAW wafat. Dia makan dalam keadaan itu. Dia tidak ada makanan, sentiasa dalam keadaan kelaparan. Bandingkan dengan rumah kita. Banyaknya stok makanan yang ada di rumah. Ya, ada satu dapur khas. Ya, dalam kabinet macam-macam makanan ada. Ya, bukan setakat kabinet di dapur. Dalam freeze. Freeze bukan kecil-kecil, besar-besar. Tingkat 1 ada makanan ni, tingkat 2 ada makanan ni, tingkat 3 ada makanan ni. Tingkat atas ada lauk pauk. Banyak tak? Banyak. Jadi kenapa kita mengeluh? Ya, komplain sana, komplain sini. Ya, ini bagi orang-orang yang umumnya berkecukupan, ada rezeki. Ya. Ya, tambah dalam PKP ni pula, kita dah sebut asyik makan aja. Jadi kena ajar anak-anak bersederhana. Ya. Makan seadanya, jangan melampaui batas. Ya, ini penting. Sebab apa? Tengok Nabi SAW mendidik isterinya. Ya, agar hidup dalam keadaan seperti itu. Kerana apa? Tujuan kita, Nabi SAW ajar, bukan untuk melepaskan hawa nafsu di dunia dalam bab makanan, tapi membuat persiapan, memperbanyak, bersungguh, susah payah, berletih dalam, iaitu mempersiapkan bekal akhirat. Kenapa Nabi SAW meninggalkan urusan dunia ni? Tak penting langsung pada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW telah lihat syurga. Dan Nabi SAW sedang berada di dunia. Langsung tak terbanding nikmat syurga tu nikmat dunia. Jadi Nabi SAW dengan itu, ya, mengukuhkan lagi Nabi SAW. Nikmat dunia ni seadanya saja sudah. Ya, sebab itu Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ya, dalam hadis lain, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ni prinsip-prinsip kehidupan yang sangat besar. Ya, dan kalau kita lihat juga dalam hidup Nabi SAW, dan sebelum ni kita dah baca hadisnya. Ya, bagaimana Nabi SAW adalah contoh teladan, dan begitu juga para sahabat dan isteri-isteri Nabi SAW, begitu juga isteri para sahabat. Mereka merupakan teladan yang sangat agung yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontohi mereka. Dan dalam hadis sebelum ni dah disebut, ya, keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang semenjak berpindah ke Madinah. Macam hadis ini, ma syabi'a al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munzu qadimal Madinah min ta'ami burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubid. Ya, jadi Nabi SAW disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, keluarganya, ya, radhiyallahu anha, keluarga Nabi SAW tak pernah kenyang semenjak berpindah ke Madinah. Padahal bumi Madinah adalah bumi yang makmur, bumi yang padanya Nabi SAW menjadi pemimpin, menguasai, memerintah, mentadbir. Kalau kita sebut pada bumi Mekah, boleh masuk akal sebab susah, sulit, ditindas, diboikot, dihalang berbagai-bagai. Tapi ini di bumi Madinah pun Nabi SAW hidupnya tak berubah, sama seperti hidupnya di Mekah. Ya, dari makan gandum selama 3 malam berturut-turut sampai Nabi SAW wafat. Ini 3 hari. Yang tadi sebut berapa? 2 hari. Ya. Nabi SAW ni bukan hanya dalam bab makan minum, dalam urusan berpenampilan, pakaian, rumah tangganya, semuanya zuhud.
Semuanya layaknya istilah di zaman sekarang, orang fakir miskin lah, tak ada apa-apa. Betul kan? Yang TV duk tengok, duk cari-cari tu. Ya. Yang duk cari pergi bantu tu. Ya. Itu tak susah lagi. Nabi SAW lagi susah. Cuba lihat. Ya, dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW meninggal dunia. Ya, sedangkan baju besi beliau SAW digadaikan pada seorang Yahudi. Untuk apa digadaikan? Sebagai jaminan untuk 30 syak gandum. Nak beli gandum makan untuk rumah. Tak ada duit. Ya, Nabi SAW tunjuk betapa sulit. Dan kalau kita hidup tengok realiti Nabi SAW di bumi Madinah, dan setelah menguasai Mekah, Fathul Mekah, dua-dua jazirah tu, dua-dua kota itu menjadi milik umat Islam di bawah kendalian kepimpinan Nabi SAW. Seandainya Nabi SAW inginkan kekayaan dunia, pasti Nabi SAW telah meraihnya. Bahkan pasti Allah Ta'ala pasti akan bagi pada Nabi SAW kalau Nabi minta. Betul kan? Akan tapi Nabi SAW tak menginginkannya. Tak nak. Ya. Nabi SAW adalah orang yang selalu bersyukur, sabar, qanaah, zuhud terhadap dunia. Dan langsung tak terpengaruh. Bandingkan dengan orang di zaman sekarang. Bila memiliki jawatan, kedudukan, pangkat, kekayaan, peluang, mereka menimbun harta. Berubah terus cara kehidupan mereka. Yang sebelum itu seperti rakyat, akhirnya mereka terlalu sangat berjauhan. Kaya sekali mereka. Makin kaya mereka itu. Lihat Nabi SAW pemimpin dunia, Rasul penutup, ya, jauh berganda. Wahai orang-orang yang memiliki kedudukan, yang Allah amanahkan kepada kamu kekuasaan, contohilah Nabi SAW. Ya. Jangan kamu tertipu dengan nikmat dunia dan kursi pemerintahan, kerana itu semuanya tidak ada guna lagi pada ketika mana yaumala yanfa'ulu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, illa man atallahu biqalbin salim. Ingat, iaitu hari ketika mana harta benda dan anak pinak tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang dengan hati yang salim. Apa makna salim? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maknanya dia berbekal dengan bekal ketakwaan. Itulah yang akan menjadi keuntungan baginya. Tapi ramai orang sibuk untuk memperbanyakkan bekalan harta yang melimpah ruah. Sungguh rugilah orang seperti itu. Baik, balik. Baik, teruskan. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سالم عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. Hadis yang ke 144 daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidak pernah maka nayak dulu, iaitu tidak pernah berbaki roti, iaitu tepung bali yang dimakan oleh ahli keluarga Rasulullah SAW. Maksudnya tidak ada baki, tidak ada membazir langsung. Sebab makanannya sedikit, cukup-cukup untuk ahli keluarganya. Ya, berbanding dengan kita berlebih-lebihan. Sampai yang lebih-lebih itu kita bagi pada ayam. Bagi pada kucing. Itu kan pembaziran namanya. Ya. Kecuali tak terelakkan. Baik, ini adalah contoh. Kita lihat bagaimana ibu bapa kita dulu mengajar makan. Dulu. Ya. Sampai kerak nasi pun disuruh makan. Sebab dulu dapurnya adalah daripada kayu api. Bila masak nasi, pasti akan ada kerak di bawahnya. Kerak tu dah terbakar, merah, tetap suruh dihabiskan makan. Dan rupa-rupanya makanan nasi tu yang sedap adalah di kerak je. Sebab dia garing. Tu waktu kecil-kecil suka sangat makan kerak nasi. Jadi orang tua-tua dulu sangat mengajar kita tentang jangan membazir. Kalau kita berjalan, contohnya pergi ke Indonesia, contoh pergi ke Pulau Jawa, orangnya Masya Allah,
Ya, terutamanya kalau pergi ke Jogja, orangnya Masya Allah budi bahasanya lembut, santun, sopan. Ya. Mereka makan Masya Allah. Ya. Jarang melihat mereka makan ada lebihan. Ya. Dan makan dia juga banyak makan nasi, lauknya sedikit. Kalau kita makan nasi tak habis, dia akan datang. Ya. Pak, itu jangan dibazirkan Pak. Barokah habiskan ya Pak. Oh, dia tegur pula kita. Minta maaf lah Pak. Ya, saya ini tak bisa habis. Banyak sekali ni. Saya sedikit aja. Tak apa-apa Pak. Ya, rezeki makan. Masya Allah. Santun dia tegur. Kalau kita tengok makanan dia, tak ada satu yang membazir. Nasi yang tak habis tu dia tak buang. Dia keringkan. Kemudian dia buat macam, panggil apa? Keropok. Ya, kalau kita tengok, contoh dia sembelih sapi atau kambing. Tak ada satu yang dibuang. Ya, kecuali tanduk je kita boleh makan, gigi kita boleh makan dan tapak kaki. Yang lainnya semua dia ada. Sebab tu terkenal orang Jawa ni, Jawa bukan Jawa sini lah, Jawa di sana. Dia ada dipanggil makanan dia nasi rawon. Apa nasi rawon ni? Rupa-rupanya nasi rawon itu adalah nasi seperti bubur, nasi keras lah. Kemudian ditambah kuah sup, kemudian diletakkan semua anggota-anggota dalam badan binatang, sapi tadi atau kambing. Dia tak buang perut, kulit, ya, ususnya, hatinya, lidahnya. Oh, yang kita bila pertama kali nak tengok makan, Allah, makan jadi tak pernah aku makan, sedap ke ni? Bila berkena, nak pergi berkali-kali. Ya. Dan orang Jawa ada keropok kulit sapi. Sebab itu bila kita buat program berkorban di Malaysia ni, terutamanya di mana tempat ramai orang Indonesia, khusus orang Jawa, dia akan ambil semua. Orang kita kepala tak ada, ekor tak ada, perut lagi tak ada, buang saja tanam. Kaki tak ada, dia ambil semua. Ya, iaitu yang paling sedap di samping daging, Masya Allah. Sebab apa? Mereka itu telah diajar, iaitu mensyukuri rezeki nikmat Allah. Jadi tak ada satu yang dibazirkan. Ya, they are very highly creative. Ya, macam mana nak memanipulasi nikmat-nikmat kurniaan Allah. Sebab tu kalau kita lihat daripada hujung awal Jakarta ke hujung Surabaya, kalau kita naik kereta api, kita akan lihat tanahnya tak ada satu pun tanahnya semak belukar, hutan rimba tak ada. Semua penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Punya berkatnya negerinya, tanam apa pun tumbuh. Ada satu tempat tu ladang jagung. Masya Allah, seluruhnya jagung. Tepi rumah jagung penuh. Keliling rumah tu taman dia jagung. Ya. Tu. Kemudian kalau sawah padi tu istilahnya cakap tak guna. Punya suburnya. Ya. Tanam apa pun dia. Sulit nak dicari. Kalau kat kita kat Malaysia banyaknya hutan belukar. Ada pemilik tanah, tapi tanahnya penuh dengan semak belukar. Tak diusahakan. Masya Allah. Sebab itu orang Indonesia yang datang ke tempat kita ni raja rajin. Ya. Raja rajin dia kata apa? Malaysia ni banyaknya duit. Tu dia pandai manipulasi. Lepas tu dah dia berjaya, kita pula dengki. Dan kita tu pemalas. Ya, inilah sebab tu nak jadi orang rajin, keluarlah berhijrah. Ya. Maka kita akan jadi orang yang rajin. Masya Allah. Itu sambingan. Baik, teruskan. Hari yang berapa? 145. Baik. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Hadis yang ke 145 iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, ya, Rasulullah SAW tidur beberapa malam berturut-turut dengan perut yang kosong. Baginda SAW dan juga ahli keluarganya tidak ada makanan untuk menikmati makan malam. Kebanyakan makanan baginda SAW dan keluarganya adalah roti tepung bali. Lihat ni keadaan rumah tangga Nabi SAW. Ya, malam tak makan. Macam mana kalau dalam keadaan malam kelaparan, boleh tidur tak kita? Tak boleh. Perut berkeroncong, berirama. Sampai
kedengaran di telinga. Bahkan orang yang duduk dengan kita pun boleh tahu kita ni tak makan. Ya. Sebab kosong punya perut. Jadi Nabi SAW digambarkan tidur beberapa malam betul-betul dengan perut kosong. Maknanya tidak ada makanan. Dalam keadaan begitu pun Nabi SAW tetap bersabar. Dan menunjukkan betapa Nabi SAW redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi naklah kita belajar daripada Nabi SAW. Ingat, ketika mana Allah uji kita dengan tidak ada makanan, ada lagi orang yang lebih besar ujian dari sudut makanan. Nabi SAW. Maka lapang tak kita? Lapang. Sebab kita dah sebut tadi, Nabi SAW adalah semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah, iaitu Rasul akhir zaman. Dan Allah berikan kepada Nabi SAW kejayaan di dalam dakwahnya, yang mengungguli seluruh Rasul-Rasul. Sehingga umat akhir zaman diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan Nabi SAW Allah berikan keistimewaan, iaitu yang paling ramai sekali pengikutnya, umatnya yang paling ramai berbanding dengan Rasul-Rasul alaihissalam yang telah berlalu zamannya. Dan di sini disebut bahawa Nabi SAW malam tidur dalam keadaan kosong perutnya. Begitulah juga keluarganya, betapa sulit susahnya hidup mereka itu. Masya Allah. Jadi kita ni apalah sangat nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Dia uji sedikit sahaja, mengeluh, menyalahkan dan sebagainya. Cukuplah Nabi SAW menjadi contoh teladan untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah. Ia redha dengan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi kita, kerana tak terbanding dengan ujian yang Allah berikan terhadap Nabi SAW. Baik. Di sini juga dalam hadis lain nak disebutkan tentang bagaimana tidur Nabi SAW. Keadaan tidur rumah tangganya. Ayat itu nanti datang. Tentang Nabi SAW, iaitu tidak makan di atas kerusi. Sebab dia nak libatkan tentang keadaan fizikal dalam rumah Nabi SAW dari sudut kelengkapan rumah tangganya. Macam kita ke? Baik, terus. Qala haddathana Abdullah bin عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعيد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخ فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Baik, hadis yang ke 146 diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ditanya kepadanya, adakah Rasulullah SAW pernah menikmati roti daripada tepung yang putih bersih? Sahal radhiyallahu anhu menjawab, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW berpeluang menikmati roti daripada tepung putih bersih, hinggalah saat Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala, yang wafat. Kemudian ditanya lagi pada Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, adakah kamu memiliki alat penampi pada zaman Rasulullah SAW? Lalu beliau radhiyallahu anhu menjawab, kami tidak memiliki alat penampi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau ditanya lagi, bagaimana pula kamu buat dengan bali itu untuk memisahkan di antara jerami dan antahnya? Huwara ni Bali. 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 Bali yang minum tu. Bali, betul. Bali buat tepung. Kemudian Bali kering. Sebelum baik, kemana tadi? Okey. Bagaimana pula kamu buat dengan bali itu untuk membersihkan memisahkan dia? Macam ni lah, macam beras. Padi dia ada kulit tu kan, dalamnya isi dia putih. Macam mana nak pisahkan dia tu? Ni maksud sama. Untuk bagi faham, kita tak tengok bali, kita tengok ni. Bali pun dah tengok. Antah dengan diisi dia. Isi dia antah kita panggil. Jadi macam mana kamu buat tu nak membersihkan dia? Jawab beliau radhiyallahu anhu, kami meniupnya hingga terbang.
Terpisah. Ya. Kemudian barulah kami menggulinya hingga menjadi tepung, mengulinya. Boleh faham ni? Dulu-dulu benda ni memang disaksikan oleh anak-anak pada zaman 60-an 70-an. Ya, tanam padi. Kemudian dia nak mendekatkan pemahaman sekarang macam ni. Macam kacang goreng. Tahu kacang goreng? Daripada kacang tanah, jemur dia, kering nanti, dipecahkan kulit, ambil isi. Kacang goreng ada lapik dia di luar tu, kulit dia. Macam nak pisah tu? Kita goreng salah satu cara je. Satu lagi setelah goreng, masih ada tu kulit-kulit dia tu, kulit dia, selaput dia tu. Macam mana buat? Inilah tampi. Tampi tu ini ada pinggan. Ni dikatakan dia ada, dipanggil apa ni Sarah dulu? Panggil apa ni? Tampi. Benda berapa ni? Pelampi kan? Dia buat dulu nyiru daripada tika. Semalam kita sebut tika bengkuang. Apa daun bengkuang tu pun boleh buat ni juga. Nyiru. Jadi letak sini kacang. Duduk kat luar, angin ada, tampi tinggi-tinggi. Itu kemahiran luar biasa, very expert lah. Sampai tinggi macam orang buat teh tarik lah, expert. Nanti angin datang, ataupun dia ringan, maka dia akan terpisahkan. Sama juga dengan padi. Macam tu juga cara dia. Ya, angkat gesek, angkat. Ya. Ni sama juga keadaan ni disebut tampi ni, dia panggil untuk, kalau dalam istilah benda-benda logam nak pisahkan, dia panggil mendulang. Dulang biji timah, dulang emas dalam sungai, letak, dia akan ni, benda berat akan tinggal, benda ringan akan pergi. Itu proses pemisahan secara tradisional. Sekarang dah canggih dah pakai mesin, vibration. Faham? Sekarang senang lah. Peristiwa-peristiwa dulu semua boleh diakses dalam YouTube. Ada. Ya, Masya Allah. Cuma dapat tengok je lah, tak dapat melaluinya sendiri. Ini zaman tahun 60-an, 70-an, Masya Allah. Nikmat. Indon masih ada. Kita pergi Indon lah kena begitu. Jadi di sini nak jelaskan bahawa betapa rendahnya kualiti makanan Nabi SAW. Bukan makna Nabi SAW memilih makanan yang rendah kualiti, bukan. Maknanya itulah makanan yang mampu Nabi SAW makan yang ada, iaitu gandum kasar untuk membuat roti. Ni kalau yang putih bersih tu gandum yang high quality, ataupun bali yang high quality, ya, yang kemudian diproses halus, dia memiliki tekstur yang sangat halus, maka hasilnya adalah berkualiti tinggi. Jadi Nabi SAW makan roti yang sangat kasar. Ibarat roti kasar di zaman kita, roti apa? Roti bantal yang dikeringkan. Tahu roti bantal yang dikeringkan? Orang panggil roti mayat. Petang-petang celup dengan kopi, sedap dia. Keras dia, kering. Itu kasar kan? Roti Perancis. Roti Perancis, tak tahu orang budak. Ya. Roti macam-macam jenis. Kalau tengok orang Turki punya roti takut. Macam-macam roti. Sampai besar panjang macam ni. Rasa sungguh. Yang roti dia. Dia pada sekecil roti sampai sebesar roti. Kita roti kecil-kecil je. Sesuai lah dengan kecilnya kita orang Asia. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa tentang Nabi SAW tidak ada alat pun tu. Alat pun tak ada nak memisahkan tepung tu, supaya terhasil tepung yang paling halus. Makan seadanya, apa yang ada itulah yang dibuat. Yang penting boleh makan. Untuk mengusir rasa lapar. Masya Allah. Baik, terus. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. Yang ke berapa ni? 147. 7 Ala hazihi sufar. Baik, hadis yang ke 147, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW tidak pernah makan dengan khiwan, sukur rajah dan juga roti. Roti beliau yang tidak dilembutkan. Dia berkata, aku bertanya pada Qatadah, mereka makan dengan apa? Dia menjawab, dengan sufar ini. Khiwan adalah sesuatu yang tinggi untuk menyimpan makanan di atasnya. Dibuat daripada kayu. Apa ni kalau kita orang kampung rak makanan.
Tempat tinggi kan, letak makanan. Para. Orang kampung dulu ada para. Rumah papan ada para. Sekarang kita ganti dengan kabinet. Jadi canggih lah. Ya. Sukur rajah pula ada piring kecil untuk makan makanan yang dengan sedikit lauk pauk. Ya, piring. Ya. Dan roti Nabi SAW tidak dilembutkan. Ya. Maknanya roti Nabi SAW tu tak lembut, keras. Ya. Jadi tidak pernah Nabi SAW makan di atas meja makan maksudnya. Dan tidak pernah juga dalam pinggan yang kecil. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah dimasak untuk baginda roti yang lembut. Itu. Berkata Yunus, ya, dia merayakan, aku tanya kepada Qatadah, kalau begitu di atas apa mereka makan? Ya, jawab Qatadah, di atas kita panggil seproh. Seproh. Sini panggil apa? As-sufar. Di atas alas. Ada pengalas. Sufar ni jamak. Dia ada apa? Ada pengalas lah. Dia as-sufar kita panggil seproh. 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 Bahasa lebih kurang ada alas. Jadi Nabi SAW tak makan di atas meja atau tempat yang tinggi gitu, letak makanan begitu. Ya. Jadi hanya di alas, kemudian makan di atas. Maknanya di atas apa ni? Lantai. Jadi nak tunjukkan apa ni keadaan rumah tangga Nabi SAW? Rumah tangga Nabi SAW tidak ada perabot. Kalau ada perabot, tentu dia makan ke. Sebab apa tak ada perabot? Sebab Nabi SAW zuhud. Betul kan? Jadi sebab tu, tapi kalau ada perabot, makan, betul kan? Macam kita lah, kita ada perabot rumah tu kan. Sesuai dengan ya, tempat, lokasi, ya, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kalau di zaman sekarang, ya rata-rata kita makan di atas meja. Dulu kalau di kampung susah, meja pun tak ada, kerusi pun tak ada, semua makan bersila. Tu dulu, sebab tu orang dulu ajar cara bersila yang sopan. Kalau orang perempuan tak boleh makan duduk bersila, orang lelaki je boleh bersila, duduk bersimpuh. Sekarang lelaki perempuan bersila. Kalau istilah orang dulu tu kurang ajar nama dia. Tak sesuai perempuan makan bersila. Kurang ajar tu bahasa yang dimarah tu. Ya, kurang sopan. Jadi orang tua dulu Masya Allah adat dia sangat very good. Ya, selama mana tak berlanggar dengan syariat sunnah Nabi SAW. Cara duduk pun berbeza. Ya, cara makan dia ajar. Ya, bagaimana jari. Bila makan pinggan nasi tu dia ajar. Ni ada pinggan nak ajar. Makan. Ni nasi. Lauknya letak di depan. Sekarang orang makan lauknya letak di atas. Orang tua dulu aja makan dia lauk di sini. Makan ambil di tepi ni sini. Bukan tengah, bukan sana. Jadi bila makan ada balance yang depan, tarik ke belakang. Maknanya pinggan kita tak berterabur nasinya. Budak-budak sekarang makan atas ni pinggan penuh nasi ni. Habis kuah. Ya, penuh di pinggan. Dulu orang tua aja makan, Masya Allah. Ni tangan ambil makan dia je. Kecil sikit, tarik dari tu. Habis dah sikit, tarik. Akan terpisah di antara nasi dan lauk. Bersih. Masya Allah, kemas. Kalau kita makan dengan orang seperti itu, selera gitu. Kalau makan dengan orang yang tak ikut aturan tu, kita jadi hilang selera. Walaupun makanan sedap. Tak seluruhnya makan, geli aku tengok. Makan lauk pula, very good. Dia pandai kalkulat tu. Dia makan nasi, dengan lauk tu sama habis. Ya, tapi itu tak apalah. Ada orang yang suka makan nasi, lauk last sekali dia makan. Ada orang begitu. Tapi yang bagus orang tu dulu aja, makan tu habis. At the same time, lauk, sayur semua sekali je. Tapi ada satu ciri khas orang tu dulu aja, budaya orang Melayu. Kalau kita nak tambah nasi, tu adat lah. Jangan habiskan nasi. Mesti ada 3 sikit untuk kita tambah nasi tu ke atas yang ada. Macam nak tunjuk apa ni? Continuity, balance to follow. Masya Allah. Itu budaya sesuai dengan tempat. Tapi budaya itu bagus. Tapi yang salah kalau begini, jangan habiskan semua nasi. Perempuan tinggal sikit. Sikit tu untuk apa? Ini tentang kekarutan, khurafat ni. Nabi SAW larang bazirkan makanan. Licin. Sehingga Nabi SAW ajar apa tadi? Jilat. Ingat. Minum kuah dia. Masya Allah. Hirup, minum hirup. Hirup tu minum lah. Istilah hirup untuk makanan lebihan. Kalau minum air. Tapi kalau kat restoran buat macam tu? Kat restoran buat macam tu, Buat je lah. buat saja lah. Kita hirup lah. Jadi kalau tak ada yang kita jilat tu,
Jari kita nanti bersihkan betul-betul pinggan kita biar kering. Kan senang nak kering? Senang tak ni? Nak bawa ke setempat, boleh tak? Boleh. Daging kita tu kan dia sebagai alat untuk tarik. Scoop dia tarik. InsyaAllah bosan. Cuba tengok orang yang makan macam tu. Maknanya dia memang very good lah in term of mak ayah dia didik dia makan. Dia boleh praktik sampai sekarang. Tapi anak-anak belum tentu boleh ikut. Sebab anak terikut dengan amalan orang ramai. Sebab tu kaedah dalam beragama ni, jangan ikut orang ramai. Ikut apa yang diajar sesuai muafakah dengan sunnah Nabi SAW. Ni halus. Sebab tu ibu bapa yang bagus ni mendidik anak cara makan. Sebab image kedua ibu bapa itu dilihat dengan anak ni. Kalau anak dia makan begitu, teruk mak ayah ni tak didik anak cara makan. Ingat ni. Ingat, ajar anak ambil makan sedikit. Jangan semua orang ada tu semua dilonggok. Itu menunjukkan tamak. Dia huduh cara makan. Faham? Ni penting. Baik. Apa faedah daripada hadis ni? Ya. Nabi SAW apa ni? Makan pun tak ada. Ya. Kelengkapan rumah Nabi SAW tak seperti rumah kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ini kita dapat faedah daripada hadis ni apa? Nabi SAW di rumahnya tidak ada kelengkapan rumah, perabot. Rumah kita, ya Allah, macam-macam perabot ada. Mewah-mewah. 2-3 tahun sekali tukar. Walaupun perabotnya rosak pun tidak. Sebab jarang duduk. Orang pun jarang tentang rumah dia. Elok macam baru lagi. Kabinetnya belasan ribu, puluhan ribu. Itu tak salah. Ya, tapi yang salahnya apa? Dalam usaha akhirat tak seperti itu. Tak sungguh. Dunia sungguh dia. Ya, rumah orang sekarang masya-Allah sanggup beli perabot dengan hutang. Hutang bayar bulan-bulan lagi, bukan kereta je hutang, perabot rumah pun hutang. Katil hutang, tilam hutang, bantal pun nak hutang kalau boleh. Kapek pun hutang. Sebab tu jangan berhutang. Ya. Seadanya. Sebab Nabi SAW ajar kita. Sebab tu kita sebut selalu berhutang ni ya akan menyebabkan pemiliknya apa? Malam tak tidur lena, siang ketakutan. Tengok PKB ni. Ramai orang hutang takut. Betul kan? Takut. Sebab apa nak bayar macam mana ni? Hutang hanya sekadar perlu yang kita mampu untuk menyelesaikannya. Kalau kereta tu dia dapat menyampaikan kita ke tempat kerja, ya beli kereta itu. Ya, dengan yang kita mampu. Saya mampu bayar 200 je sebulan. Nak beli. Jangan disebabkan oleh kemahuan tapi tak ada kemampuan, beli kereta bayar 700 sebulan. Ya, minggu pertama gaji dah tinggal negatif lah. Pergi ATM pula sopan santun tinggi. Ya, minta maaf baki anda tak cukup. ATM pun sopan. Tak malu dengan ATM. Sebab apa? Salah pengurusan keuangan. Financial planner je salah. Planning je salah. Sebab belanja tak, pengurusan keuangan tak ikut cara pengurusan Nabi SAW. Tu kan bahaya. Hutang boleh. Tapi dia ikut keperluan, bukan ikut kemahuan. Kebinasaan orang di zaman sekarang kerana mereka berhutang berdasarkan kemahuan nafsu. Tengok orang kereta besar, kereta mewah, dia pun nak juga. Padahal dia tak mampu. Orang sebelah tu gaji 10,000, dia gaji 5,000. Nak hidup cara seperti orang gaji 10,000. Cari naas nama dia. Ya. Sebab tu Nabi SAW tengok rumah Nabi SAW pun, Nabi tidur pun dalam keadaan dia berlapis dengan tikar sampai berjalur badan. Kita tidur dengan tilam 10 inci spring. Tu dia. Sampai subuh pun tak bangun. Ya. Tak salah. Ingat kaedahnya tak salah dalam urusan dunia ni. Tapi yang salahnya bila melampaui batas sehingga membazir. Sehingga tidak mengambil tahu tentang urusan muslim yang lain yang susah. Sehingga kita hidup di atas kesenangan. Ya, orang lain ramai yang susah sehingga kita melupai langsung tak menyantuni mereka. Ini musibah. Baik, terus. Qala Muhammad bin Bashar Yunus هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت
أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Baik, hadis yang ke-148 daripada Masyruq radhiyallahu an. Ya. Aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau radhiyallahu anha meminta untuk dihidangkan kepadaku makanan. Dia tetamu datang, maka hidang makanan. Dia berkata kepadaku, setiap kali aku makan dengan kenyang, jika aku ingin menangis, pasti aku akan menangis. Masyruq radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada beliau, kenapa begitu? Beliau radhiyallahu anha menjawab, aku teringat keadaan Rasulullah SAW hingga saat baginda wafat. Ya, demi Allah, tidak pernah baginda kenyang 2 kali pada satu hari daripada roti dan daging yang baginda makan. Ini sama. Ini setelah kewafatan Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha teringat tentang kehidupan dirinya dengan Nabi SAW. Betapa susahnya hidup, betapa Nabi SAW menahan dirinya daripada kenikmatan dunia. Sebagai contoh teladan kepada umatnya, agar jangan tertipu terkasima dengan nikmat makan minum. Sebab ramai orang terlanjur, ramai orang yang melanggar perintah Allah disebabkan mereka terkasima dengan nikmat dunia. Ya. Dan orang-orang yang menentang dakwah para rasul-rasul alaihi wassalam adalah orang-orang yang terkasima dengan nikmat kemuncak dunia. Baik, terus. Hadis yang ke-149 daripada hadis yang ke-150. Baik. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. Juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan tidak pernah Rasulullah SAW merasa kenyang 2 hari berturut-turut daripada roti yang baginda makan, sehinggalah saat baginda SAW wafat. Jadi banyak ahli hadis menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW berlapar. Ya. Diulang-ulang supaya apa? Supaya kita menginsafi diri bahawa nikmat yang Allah berikan kita tak terbanding dengan nikmat yang Allah berikan pada Nabi SAW dari sudut duniawi. Kita jauh meninggalkan Nabi SAW daripada nikmat duniawi. Ya. Berbanding Nabi SAW seadanya. Dan kita pula jauh daripada Nabi SAW daripada nikmat akhirat. Sepatutnya makin dekat dengan akhirat, makin berlumba bersungguh seperti Nabi SAW. Patut dalam keadaan senang lebih mudah kita beribadah kepada Allah. Tak ada alasan, betul kan? Tak ada alasan. Nak pergi masjid, ada kenderaan. Nak pergi mana sajalah, nak pergi dengan kuliah jauh macam mana pun ada kenderaan. Ya. Kenderaan di darat, kenderaan di udara, semua ada. Nak belajar di mana? Ya. Semua ada. Dan tambah sekarang pula ilmu tu didekatkan. Pun malas juga. Kalau dulu Imam Malik rahimahullah mengatakan al-ilmu yu'ta wala yu'ta alaih. Betul? Macam ni. Ilmu tu didatangi, bukan mendatangi. Dulu nak belajar kena datang kat Tok Guru. Bukan Tok Guru datang rumah. Sekarang Tok Guru datang rumah. Ya. Macam mana Tok Guru datang rumah? Secara fizikal atau secara YouTube. Secara Facebook Tok Guru tu datang. Kamu duduk depan handphone tu, dengar. Tak juga, tak mahu. Ya. Allah bagi dia nikmat handphone. Handphone bukan murah. Ya. 400-500. Tu kira cikai lah bahasa orang muda. Ini muda lagi. Handphone 3,000 seorang. Satu. 2,000. Mahalnya. Untuk apa dia guna? Untuk dunia. Main game. Baru canggih sikit. Mahal. Speed laju. Gambar jelas. Boleh teropong planet. Canggih handphone ni boleh tangkap gambar bintang. Padahal kalau dia guna tadi handphone tu untuk meraih manfaat, ya, ambil faedah, belajar ilmu dan sebagainya, menyebarkan kebaikan.
Sekarang tak ada alasan dah. Dulu Tok Guru suruh datang kat dia. Sekarang Tok Guru datang pada kita. Nak belajar kitab apa? Semua ada dalam YouTube. Betul kan? Nak belajar Syama'il Muhammadiyah ni, type saja situ. Cuma nak pilih guru je. Pilih guru yang tepat. Jangan pilih salah guru. Sekejap lagi, terbabas. Banyak. Masyaikh mana nak dengar? Type saja. Ya. Syekh apa nak dengar? Kitab apa syarah? Senang. Ya, cuba kita nikmati. Sebab tu tanda nikmat iaitu adalah memanfaatkan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah. Sebab itulah para ulama salaf kata apa? Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Apa saja nikmat yang Allah bagi pada kamu, kalau nikmat itu tak mendekatkan diri kamu pada Allah, sungguh itu satu petaka, musibah. Ya, sebab nikmat Allah bagi untuk mendekatkan diri. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan ni dalam Quran. Ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Apa maknanya apa Saudara Rahman? Sebab apa Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur? Dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Apa maknanya? Apa? Kenapa Allah sebut sikit sekali yang bersyukur? Tadi dah kaum salah sebut tu. Kalau nikmat tu Allah bagi pada kamu tak mendekatkan diri pada Allah, itu tandanya kamu tak bersyukur. Jadi majoriti manusia di dunia ni banyak ke sedikit bersyukur pada Allah? Maknanya manusia ni ramai yang Allah kurniakan dia nikmat, tapi dia lalai untuk berkhidmat sebagai hamba kepada Allah. Itu dari seluruh nikmat. Allah datangkan musibah, tak insaf juga dia. Dia tengok ni, musibah datang semula. Panjang pula lagi, PKP lagi sampai bulan November lagi dah. Sekejap lagi bulan Disember. Tak cukup ke musibah itu untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah? Tak cukup. Tapi orang kita ni alah biasa tegal biasa. Alah bisa tegal biasa. Rupanya kebal lagi, tak load dia. Datanglah musibah ni panjang macam mana pun, relax, steady je. Ya. Adakah kita nak menunggu Allah Ta'ala turunkan bala yang lebih berat? Seperti bala yang pernah diturunkan kepada umat-umat dulu. Itu belum lagi datang bala ujian sebelum kedatangan Dajjal. Bagaimana keadaan kita ke Dajjal datang? Sebelum tu apa jadi? Sofi Rahman, lupa tak? Tanda Dajjal sebelum nak datang tu dekat dia bila? Ketika setahun yang pertama Allah tahan 1/3 langit daripada menurunkan air dan 1/3 bumi daripada tumbuh-tumbuhan. Mati. Tahun kedua Allah tahan 2/3 langit tak turunkan hujan, 2/3 bumi mati. Tahun ketiga 3/3 seluruhnya tak ada hujan, tak ada tumbuh-tumbuhan. Makan apa waktu tu? Dengan berzikir kepada Allah bagi orang beriman. Ketika itu Dajjal datang. Dajjal datang, ni dia nak apa? Nak apa? Waktu tu hujan turun dia boleh. Ya, tumbuh-tumbuhan dia boleh hidupkan. Minta apa saja boleh bagi semua. Itu ujian keimanan. Ya. Ini baru uji sikit ni. Baru kena kurung. Tapi boleh makan lagi, sedap juga. Ya. Panda boleh hantar lagi, Grab boleh hantar lagi. Waktu tu tak ada siapa boleh hantar. Itulah iman yang akan menyelamatkan daripada fitnah itu. Baik, hadis yang terakhir. Qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Abdullah bin Amr Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Sa'id bin Abi Arubah an Qatada an Anas radhiyallahu anhu qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan wala akala khubzan muraqqaqa hatta mat. Baik. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam bab ini sebagai hadis yang terakhir menyatakan bahawa tidak pernah Rasulullah SAW makan di atas meja makan Buddha, dan tidak pernah bagi Rasulullah makan roti yang enak atau lembut sehingga saat baginda SAW wafat. Jadi hadis ini semakna dengan hadis tadi, iaitu Nabi SAW tidak pernah makan dengan khiwan. Dan telah berlalu penjelasan tentang hadis ini. Jadi menunjukkan bahawa betapa tidak ada nilainya, nilai nikmat dunia pada Nabi SAW. Yang ada pada Nabi SAW, nilai nikmat akhirat. Maka hendaklah kita jadikan hidup kita ini, iaitu lebih berfokuskan hati kita cenderung menikmati nikmat akhirat. Dengan itu kita akan merasai nikmat dalam beribadah kepada Allah. Sungguh nikmat yang paling agung adalah kita dapat menikmati dalam segala amal ibadah yang kita buat. Kita baca Quran, kita rasa menikmati.
Kita berzikir kepada Allah, kita rasa menikmati. Kita solat, tidak rasa ada keterpaksaan, tidak rasa sulit, tidak rasa payah, tapi kita menikmati solat kita. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita menikmatinya. Walaupun masanya berlalu panjang, melebihi seperti kebiasaan, kita tetap dapat bersabar. Kenapa? Kita duduk bukan kita menghitung waktu, tapi kita sedang menikmati ya peringatan-peringatan yang disampaikan. Apatah lagi peringatan yang kita sampaikan itu adalah kalam Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Seolah-olah ya Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita. Maka kita merasai nikmat. Dengan itu kita sangat beradab dalam majlis yang mana dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itu adalah ucapan Nabi SAW, cuma disampaikan menerusi perantaraan umatnya. Baik, selesai sudah hadis yang ke-150. Hadis yang terakhir, iaitu dalam bab ya, yang berkaitan dengan ciri-ciri roti Nabi SAW, iaitu khubzi Rasulullah SAW. Panjang umur, insyaAllah kita akan melanjutkan pada bab yang ke-26, iaitu tentang lauk pauk, ya, iaitu apa yang dimakan oleh Nabi SAW, iaitu bab maja'a fi sifati idami Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga dengan itu kita akan bertambah dalam cinta pada Nabi SAW. Dan ini di antara bentuk bukti cinta kepada Nabi SAW yang benar, yang disyariatkan. Semoga kita dapat berusaha untuk mencontohi Nabi SAW dalam urusan makan minum. Tidak melampaui batas, ya, tetapi bersederhana. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita semuanya nanti bersama dengan pengarang kitab ini, Syama'il Muhammadiyah ini, Abu Isa Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang bersama dengan Nabi SAW di dalam surga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.